الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك في غزة ورفح وغيرهما ويدافعون عن بيتك المسجد الأقصى الذي باركت حوله. اللهم أنجِ مستضعفين المسلمين في غزة ورفح من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi syukur dan puji kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ditaufik oleh Allah untuk menyertai mendengar mengambil pengajaran daripada pengajian majlis ilmi kita pada hari ini, dan insya-Allah seterusnya supaya kita dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat, amalan mutaqabbala, insya-Allah akan dapat rezeki yang baik, insya-Allah taala. Ini saya ambil sebelah pagi dulu, nanti insya-Allah kita akan bersama dengan tuan guru dan syekh kita pada pusingan yang kedua insya-Allah taala. Kita dapat beberapa perkembangan lah di negeri kita ni. Tamu hak terbaru sekali iaitu masalah dia panggil scam piramid. Piramid jual pasal ni chair luxo je panggil. Ala ni duk dang menalah. Itu satu perkembangan baru. Semua kejadian dia berlaku, gapo berlaku di atas dunia ni sakut dengan Islam. Sakut dengan hukum hakam dia, dengan akhlak Islam, dengan akidah Islam, macam-macam lah. Jadi nak asing tak boleh antara kejadian, perbuatan, perkembangan apa sahaja berlaku di dunia ni, sama ada di tempat kita atau di negeri lain, maka sakut dengan hukum Islam. Tu. Tapi kita nanti kecek khah lah hak ni. Supaya kita dapat faham bagaimana pandangan syariat Islam terhadap scam piramid je supaya kita bakat-bakat boleh jaga daripada perbuatan muamalat yang panggil memberi kesan buruk kepada masyarakat dalam bentuk penipuan harta benda manusia. InsyaAllah kita satu hari nanti kita akan buat satu ceramah ke atau satu seminar ke, insyaAllah ta'ala. Cuma hari ni saya nak kecek masalah baru juga, iaitu menurut statistik dia panggil. Statistik makna perkiraan kerajaan Thai ni terhadap penduduk dalam negeri Thai yang paling miskin sekali. Tu hak terbaru tu big mari akal panggil. Tubik akal, tubik persen katanya negeri macam wak mana hak paling miskin sekali kedudukan dia, keadaan dia. Mungkin kita sudah tahu dah
Nah, sesungguhnya orang. Tapi hari ini kita nak beritahu bagaimana Islam menyelesaikan atau mengatasi problem kemiskinan yang berlaku kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Menurut statistik ni atau statistik ni, negeri Cangwak yang paling miskin sekali Selatan kita ni. Tu. Ya waktu bis 10 semua mari masuk 2 Cangwak. Hak paling miskin sekali satu tani kita. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Tani kita ni orang miskin dapat hati banyak berapa? 23 cut 20 ni. 30 ni. Tu orang miskin sekali. Bilangnya banyak tani ni. Bilangnya tak silap ni 900 ribu orang lebih. Penduduk tani ni. Tapi terdapatnya orang miskin persen dia 23 cuk 30 ni. Yang keduanya iaitu naratiwat kita. Negara kita ni rendah sikit, iaitu 19 cuk 12%. Terdapat di kalangan penduduk wilayah negara ni 19 cuk 12. Tani 23 cuk 30 ni. Hak lain tu 10 ada 9 ada gapo hak cawak-cawak lain lagi. Ni. Benar tak benar tu? Hak tu demo KJL pihak berkenaan dia buat statistik. Tu buat perkiraan, buat kajian tentang kedudukan rakyat dari segi ekonomi, dari segi pendapatan, duit masuk tu baik, dan kedudukan dia ada kurang, banyak, kaya dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok secara umum lah, secara kita tak ada buat statistik ni, orang Selatan ni banyak hijrah pergi kepada Malaysia. Hijrah ni adalah hijrah kerana nak cari rezeki Allah Subhanahu wa taala lebih lumayan, nak lebih banyak lagi. Supaya kehidupan yang terbaik, lebih baik daripada duduk di rumah. Kadang-kadang di rumah tak ada kerja. Nak kerja tak boleh, nak motong getah murah. Lepas tu nak kerja lain-lain tak ada kerja. Tu baik ngaji setahun-setahun beribu-ribu, puluh-puluh ribu. Baru nak pergi semak kerja, orang semak banyak. Kita tak boleh. Kadang-kadang satu-satu kerja atra orang buka semak tu atra molek, tapi dia mau main pasal rasuah pula. Tu ya keadaan negeri. Keadaan negeri kita ni terkenal juga negeri sebagai negeri rasuah, negeri yang makan suap. Bagaimana berlaku hak ni berlaku apa scam piramid ni. Ya ada juga, ada suap menyuap juga. Nauzubillah min zalik. Jadi bila begitu, pakak pergi hijrah. Hijrah untuk cari rezeki yang halal, tak ada apa. Jual tom yam ni halal, tak ada masalah. Cuma kedudukan lagu mana semaya tak semaya gapo hak tu hak lain lah. Nak ya atas rezeki tu, alhamdulillah kita dapati 3 wilayah ni ramai pergi kepada Malaysia. Satunya sebab apa boleh ramai? Kerana bahasa tu dia reti kecil. Kalau orang ikut handai kadang-kadang tak reti bahasa Sia. Tu nak gapo, nak hubung, nak kecek dengan orang, nak makan, nak gapo, tak pandai. Maka orang tempat kita ada peluang dari segi bahasa. Boleh bercakap, boleh berbicara dengan bahasa Melayu kita, terutama orang dekat-dekat ni lebih reti lagi. Kalau ke sebelah Kelantan, sebelah Kedah, Perlis ke apa ni, sebab dia sepadan.
Itu hak kita tahu. Lepas tu kita tengok pula pendapatan, masya-Allah. Tu klik bawa klik duit. Tu boleh buat bina rumah besar-besar, boleh beli kereta molek-molek. Itu tanda kata, kalau kita tengok situ, masya-Allah, satu statistik jugalah. Kalau kita buat berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang, boleh ada puluh-puluh ribu barangkali duduk di Malaysia untuk cari makan yang lebih baik daripada duduk di rumah. Kerana rumah ni kadang-kadang duduk rumah tak molek, cari makan pun tak cukup. Bila gitu jadi orang miskin. Kadang-kadang sampai pada fakir, fuqara. Tu. Lepas tu kita buat lagu mana, kita nak kata bohong ke, sebab kita tak tahu, kita tak ada buat statistik. Tapi kita peganglah, tak apa. Kita percaya dulu katanya petani Naga dan lain-lain lagi tempat tu di selatan, sebelah selatan ni, selatan bawah, selatan atas ni, ramai orang mengalami kemiskinan, makan minum tak cukup, makan minum pakai tak cukup. Tu. Tapi Islam, masya-Allah, satu agama yang syamil, kamil, yang mencakupi segala permasalahan hidup manusia, baik di segi akidah, segi ibadat, di segi muamalah, di segi akhlak, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi undang-undang apa, cukup malah ada Islam kita. Ini wajib kita percaya. Dasar pada ayat kata, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ni ayat setengah ahli tafsir kata ayat akhir turun waktu Nabi duduk di wukuf di Arafah. Ayat kata agama Islam ni sempurna, dan aku katanya Islam adalah agama di sisi Allah Subhanahu wa taala resmi bagi manusia di atas dunia ini. Maka alhamdulillah, itu aku jamin pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok bagaimana kita nak hadapi menurut cara yang diajarkan oleh Islam kita untuk nak mengatasi, nak menyelesaikan masalah kepaparan dan kemiskinan. Pertama kali naklah kita tu faham dan beriman. Faham serta beriman terhadap Al-Quranul Karim yang menyebut, menjelaskan bahawa firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, innallaha bikulli syai'in alim. Ini adalah suratul Ankabut. Ayat macam ni banyak disebut dalam Al-Quran. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir, inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun. Subhanallah. Apa maknanya? Allah melapangkan, yabsut. Yabsut ni kalau tangan kita buka gitu, yabsut. Buka luar. Maknanya lapang. Yabsutur rizqa, rizkinya. Rezeki pia lagi, rezeki Allah Ta'ala, rezeki pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah razzaqul matin. Sesungguhnya Allah itu adalah maha pemberi rezeki. Salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq. Kita bila nak tak nama, nak ambil nasabah nama Tuhan ni, kita buat Abdur Razzaq, hamba kepada Tuhan yang memberi rezeki. Sebab rezeki ni mari pada Allah Subhanahu wa taala, bukan mari pada manusia, bukan mari pada mana dak. Liman yasha, bagi orang yang ia kehendaki, min ibadih, daripada hamba ni. Ni betul lah. Betul kalau cawak-cawak lain panggil statistik kependapatan dia tinggi, mempunyai kekayaan, ada makan ada minum yang cukup dan lebih, maka kerana Allah yabsutur rizqa
liman yasha, bagi orang yang Tuhan kehendak. Wa yaqdiru lahu, dan Allah menghadkan sakak panggil. Takdir sakak. Supaya kita lah ni, tiap-tiap orang Tuhan sakak siap dah maqadir. Pada Lailatul Qadar tu, menurut ulama tu qadar tu maknanya Tuhan menghadkan, menentukan. Kata orang ni umur banyak mana, rezeki dia banyak mana. Dia tu daripada orang bahagia ke atau pada celaka ke, semua hamba-hamba duduk dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Itu mana yaqdir, mesakatkan rezeki dia tu. Tu. Berapa banyak kita tak tahu. Kalau kita tahu tak apalah, mudah ni kita tak tahu. Tuhan tak boleh tahu. Sebab apa Tuhan tahu? Ada hikmah. Ya begitu banyak mana, ya banyak mana sore-sore. Kita tak tahu. Dia melapang luas tak ke mana, kita tak tahu. Ni panggil ilmu ghaib. Al-ghaib, yu'minuna bil ghaib. Kita kena beriman dengan hak ghaib. Kerana Tuhan tak boleh tahu. Hingga Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Supaya dengan hari kiamat tu, yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Mereka itu tanya tentang hari kiamat bila nak berlaku. Kata oleh Muhammad, sesungguhnya kiamat itu adalah di sisi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang Maha tahu. Mana innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu tiap-tiap sesuatu, segala sesuatu dia mengetahui. Amat mengetahui, alim. Dia tahu. Siapa dia cawak mana hati miskin, cawak mana hati kaya, Allah tahu. Siapa hati miskin, siapa hati kaya, Tuhan tahu. Kita tak tahu. Walaupun kita buat statistik secara mana pun tak meliputi panggil. Tak meliputi, tak rata dak. Ada boleh ada silap, boleh ada kena. Boleh dicapur kena dengan silap. Ada berlaku. Tu dah. Kemudian kita nak buat lagu mana? Bila kita tahu kata kita sendiri, saudara-saudara kita, masyarakat tempat kita hidup dalam keadaan kesempitan, kemiskinan, kepapuan dan sebagainya. Kita nak buat lagu mana? Maka di antara cara yang diajar oleh Islam kita ni, satu, kerja. Tu kena kerja. Jangan hidup saja. Jangan jadi penganggur panggil. Penganggur ni orang tak ada kerja. Tu Islam lari tak boleh. Duduk dia, duduk dekat diri, nanti mah golek mari, nanti hujan mah turun. Nanti pasal jadi duit tak boleh. Dia kena kerja, usaha. Jangan hidup dia. Bekerja, mencari harta dengan usaha sendiri. Cuba kita tengok ayat surah Al-Jumaah. Ayat semaya Jumaah, tapi ada hubungnya dengan masalah ekonomi. Masalah pencarian untuk nak menambahkan pendapatan hidup kita. Hari Jumaah tu, kita tengok hari Jumaah, ramai di kalangan kita tu buti hijau, katuk kedai, tak jual. Ada juga hari Ahad. Hari Ahad ni, iaitu kerja tu banyak sekali lah. Tapi orang Islam ni goleknya hari Jumaat dia buti kerja, tak jual, tak berniaga. Tapi tu buat gapo tak tahulah, wallahu alam. Boleh jadi dia pergi kata hari Jumaat ni hari mulia, hari besar. Tak boleh duk sibuk dengan jual beli dengan harta benda dengan ke dunia kita wuti. Tapi wuti bakpo. Tu kena we tahu situ bakpo wuti bakpo. Wuti ke jalan ke wuti mana tak kena. Kita tengok suratul Jumaah yo kata kana. Allah ayat kana. Fa iza kaba qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Apabila diselesaikan semaya sini semaya jemaah lah. Sebab surah ni surah jemaah, dan ayat sebelum ni ayat sakut paut surah segera di semaya jemaah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Masa tu sudah tinggal jua. Dan kerja-kerja lain, qiyah ulama ya qiyah juga kerja-kerja lain bila orang bay yang kedua, kalau bay kat dua kali lah, atau bay untuk nak semaya dah, naklah kamu tinggal al-bai' jual beli. Untuk buat ibadat kepada Allah. Tapi bila sudah selesai, habislah semaya, pas'au apa? Naklah kamu tu fantashiru fil ardi. Naklah kamu tu sebarlah, pergilah ke mana-mana. Fil ardi, di bumi Allah. Maknanya bumi bukan makna kita pergi menyaku di kali lubang untuk tanah dia, tanah lokong, tanah nyo, tanah pisau dak aja. Pantai fil ardi, di bumi Allah ni banyak rezeki. Ada rezeki. Maka gilah kamu kerja apa? Kerja kamu lah. Kalau pergi menega, kalau pergi bawa kereta, kalau pergi muka, gilah muka, motong lah. Tapi tak motong tengah hari. Nak pergi taniah lah, nak pergi ke laut, gilah ke laut. Maknanya tak ada ayat suruh kita tu duduk di lepas pada semaya jemaah. Fantashiru fil ardi, diiringi dengan wabtaghu min fadlillah. Naklah kamu mencari kurnia Allah Ta'ala, kelebihan Allah, rezeki Allah Ta'ala. Pergi cari, jangan duduk dia. Dua nak. Lepas tu pula campur dengan ibadat. Jadi cari rezeki, kerja untuk cari nafkah, satu ibadat yang besar yang dimulakan dulu daripada wazkurullaha katsiran. La'allakum tuflihun. Naklah kamu zikir kepada Allah, hal keadaan zikir yang banyak. Mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi kalau kita ambil ekonomi saja, tak ada zikir, tak masuk dalam berjaya lagi lah. Kalau kita berzikir saja, tak ada ambil ekonomi, tak ada kerja, tak ada muflihun lagi lah. Kerana nak syarat nak jadi muflihun tu, kena himpun dua. Cari, pergi, bergerak di bumi Allah, cari rezeki min fadlillah, daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta berzikir dengan banyak. Zikir sikit pun tak ada juga, tak masuk dalam syarat kata muflihun. Cuba faham mulai ayat. Kita selalu dengar bila hari Jumaat tak email goliknya baca ayat ni, nasabuh hari Jumaat. Kerja cara sungguh-sungguh. Jangan buat main-main kerja. Okay, kita ni beramal lagi, masyarakat kita ni buat kerja buti ke apa? Buti bukan kerana letih, penat kerja dah. Kadang-kadang ada gulung dan ukak tu. Tu ikut tu. Tu. Atau orang panggil bedeh duk cucuh tu. Duk cucuh. Tak sungguh panggil. Tak sungguh. Wis sungguh kerja ni. Gapo-gapo sungguh. Islam dia suka pada orang sungguh. Tak suka pada orang buat malah-malah cuai-cuai tak boleh. Tu. Kalau kita miskin lagu mana? Tak usah keluar zakat lah, tak usah fikir zakat. Tak siapa lagi nak keluar zakat orang miskin ni. Bahkan orang miskin ni orang boleh terima zakat. Orang nanti ambil zakat orang. Tu. Bukan nanti fikir dua jadi susah kata tak boleh keluar zakat ni kerana tak cukup rukun Islam ni. Dia ada gaduh tu. Gaduh kerja untuk kita nak boleh ke apa ni keluar zakat kata. Tu. Sebelum sedekah. Kalau kita tak ada, tak usah sedekah, tak apa. Tu. Tapi kalau ada sikit-sikit tak apa.
Nah, sedekah sikit-sikit tak ada masalah apa. Boleh. Nah, wattaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Naklah kamu jaga diri kamu akan neraka, api neraka walaupun sebelah daripada buah tamak sekalipun. Sebelum wakaf. Molek belaka zakat, sedekah, wakaf. Tapi dia kena pergi panggil satu fiqh. Orang-orang baru, ulama-ulama baru dia letak satu fiqh yang panggil fiqhul awwaliyat. Fiqhul awwaliyat kita kecil mudah cak dah. Makna ilmu kita nak amal, nak tatbik, mementingkan yang lebih penting dulu daripada yang penting. Mengutamakan yang lebih penting daripada yang penting. Yang penting daripada yang tidak penting. Itu tiga perkara. Yang lebih penting, yang penting, yang tidak penting. Ini panggil fiqhul awwaliyah. Saya selalu buat contoh kata kalau kita mari nak semaya masjid, sunat semaya apa? Semaya tahiyat masjid dulu. Atau kita nak semaya sunat dulu qabliyah kalau semaya zuhur misalnya. Lepas tu tak email tu takbir dah. Takbir apa? Takbir nak semaya fardu zuhur. Lepas kita nak buat hak mana dulu? Tu. Nak semaya tahiyat masjid dulu kok Nabi suruh juga. Nak semaya sunat pun Nabi suruh juga. Bahkan semaya 4 rakaat nak sebelum zuhur. Tapi kita ada 2 rakaat tak email takbir. Nak sambung 2 lagi kedak kita tu. Kita kena tinggal hak tu dulu. Penting juga tinggal dulu. Mari hak lebih penting iaitu semaya fardu. Udah dengan tu email. Tu mudah-mudah. Mudah-mudah. Di segi ekonomi pula misalnya anak kita lapar. Orang mari minta sedekah. Tu. Anak kita duk lapar, duk tiup di kaki kita. Air mata mengalir kerana tak ada nak makan. Orang pun mari sedekah depan rumah kita. Kita nak beri hak mana dulu? Kita kena beri pada anak kita dulu. Waktu lebih afdal lagi. Bagi tahu ada hadis hari itu, satu sedekah untuk fisabilillah, satu sedekah untuk orang miskin atau miskin, satu sedekah untuk ailah kamu, keluarga kamu. Hak sedekah kepada keluarga kamu lebih baik daripada sedekah fisabilillah orang nak pergi perang, nak hamak musuh, dan sedekah kepada orang miskin lagi. Itu fikul awaliyat. Itu kita kena faham. Sebab itu lalu tak boleh nak wui orang minta sedekah. Kita wui ke orang yang perlu lagi dulu. Itu juga hal lain lagi. Zakat fitrah atau zakat duit harta benda. Kita dalam kampung kita ramai misalnya. 1000 orang. Kita ada harta untuk beri zakat. Tapi duk tengok nampak nampak boleh makan belaka, miskin tapi boleh duduk lagi. Kita tanya orang mana kata ada kampung mana kata orang lebih miskin. Sangat berhajat, rumah tak ada lagi, rumah robek ke, kerja pun panggil kaih pagi makan pagi pun tak cukup. Kita boleh pindah. Kerana awaliyat panggil. Kan lebih penting. Baik harta kita, zakat kita bagi ke luar pada kampung kita. Sebab dia lebih berhajat lagi daripada kampung kita. Kampung kita ada orang ada rumah tapi panggil kerja dia panggil tak cukup nak makan sangat. Dia berhak makan zakat. Maka kita beri. Habis itu dalam surah Taubah tu, hak zakat yang mula dengan orang miskin dulu, pakai dulu. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Lepas tu barulah asnah lain hal lain lagi. Kerana dia berhajat. Terutama orang fakir, lebih pada orang miskin lagi. Itu dah. Dengan cara apa kita nak kerja tu? Kalau ada tanah boleh cocok tanah. Kalau ada tempat boleh perah. Perah kambing, perah ayam, perah itik, perah ikan. Tu kena fikir. Kena fikir lepas tu kita tengok cara orang buat lagu mana.
nak boleh hasil kurangnya boleh makan sendiri walaupun tak boleh jual, makan sendiri tak kena beli. Atau bertukar. Tukar ni buat rumah, buat khisi, buat gereja, buat gapo, lemari gapo. Atau berkelau. Di kelau. Tak ada faham tupai orang tak apa. Jadi nak koli orang boleh. Jual beli. Ambil upah dan sebagainya. Tu peluang-peluang. Nah, mungkin ada peluang, tak ada peluang, tapi kita kena cari. Bukan tak cari tak boleh. Kerana di mana kita kata tadi kerja ni satu ibadat yang mulia dalam Islam. Nah, lepas tu jangan kita pilih sangat kerja ni. Tu. Bawa nampak itu sikit asing. Tu. Nampak hina. Nampak tak hebat, nampak tak mulia. Tak serupa dengan orang lain tak boleh. Nabi dia royak betul-betul kata kalau seseorang kamu tu ambil tali, ambil kapak, dikerabat bukit, lepas tu pergi tatah, tu dikeraklah rating-rating kayu bekas mari tu turun ke tanah ni, turun pergi kedai, pergi jual kedai, lebih baik pada kamu meminta lagi sama ada dia bui atau tak bui. Tu. Kerana minta ni panggil bawa kepada rusak air muka, panggil malu. Kerana meminta. Tu. Bukan Nabi Oyak dijanjikan dengan bara api neraka nah. Kalau orang tu minta nak memperbanyakkan, nak perkayakan untuk diri dia, peribadi dia. Ya ada. Contoh banyak macam orang kalau negeri Sia ni, baru ni ya ada banyak ya kena igat, kena tangkap boleh. Sebab apa? Dia buat satu grup dia. Grup dia yang ambil budak mari, buat wicuma, baju buruk. Mari duduk dengan dia, lepas tu tak batik, tak bekah untuk timur duit. Tu. Hari-hari boleh banyak anak. 1,000, 2,000 pun ada, 500 pun ada orang beri. Kerana manusia ni alhamdulillah walaupun bukan Islam, sama ada Islam ya ada jiwa kemanusiaan, jiwa rahmat, fitrah yang Tuhan jadikan kepada mereka walaupun mereka bukan beragama dengan agama yang dibawa rahmatan lil alamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ikat tu kita tengok rumah dia. Oh, rumah besar. Rumah lapis-lapis. Tengok duit lebih nak siapa juta dah duit lebih tu. Ni panggil tastakfir. Tu orang memperbanyakkan harta benda dengan meminta pada orang. Maka Nabi janji dalam hadis dia kata orang ni akan bertemu dengan jamr, dengan bara api dan neraka. Nauzubillah min zalik. Coba kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari dulu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min 'amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi." Maksudnya tidaklah seseorang memakai sesuatu makan makan nasi, makan mani, makan tepung, makan gapo-gapo, yang berbentuk makan lebih baik daripada, tak ada hak yang lebih baik daripada ia makan daripada usaha kerja daripada tangannya. Kerja sendiri. Tu tak ada minta dengan orang lah, maksudnya kerja dengan tangan sendiri, mana usaha sendiri. Sebab apa Nabi bagi alasannya? Kerana sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam dia dulu makan daripada kerja amalannya, kerja dengan tangannya, usahanya sendiri. Nabi Daud. Nabi Daud yang diturunkan diberi kitab Zabur. Ayah kepada Nabi Sulaiman. Dia kerja.
Kerja apa dia? Kerja tukar. Tukar buat apa? Buat baju besi. Tu seperti apa? Dalam suratul Anbiya ayat 80. Allah Taala menjelaskan wa 'allamnahu san'ata labus lakum litahsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Maksudnya dan telah kami ajarkan Daud. Nabi Daud lah. Hu tu klik pada Nabi Daud. Karena ayat atas tu ya kecehan Nabi Daud. Kami ajarkan satu ilmu yang Tuhan beri Nabi Daud, iaitu membuat baju besi. Mungkin mudah juga baju besi tu. Tukarlah, kena tukar besi lah. Untuk kamu memeliharakan daripada peperangan. Royak pedah. Baju besi. Lah ni banyak orang dia pakai baju besi dari peperang ni. Buat tahan-tahan ni, tu. Berat tahan. Pedih lagi, baju besi lagi. Berat kerja dia. Bukan mudah. Pemberita-pemberita bila pergi ke tempat-tempat perang tu, kena ada baju besi dalam. Baju luar dia tebal apa. Takut kena apa peluru. Walaupun orang tak tuju pada dia, tapi kadang-kadang peluru sesak mari. Tak kena orang lain, dia kena dia. Tu pun mati banyak dah. Nah, itu Nabi Daud. Kalau Nabi kerja, usaha dengan tangan sendiri, maka kita bagaimana tak boleh kerja. Pak Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, dia makan upah, pera kambing. Semua nabi-nabi di riwayat tu, ada hadis kata semua nabi-nabi itu banyak kainnya pera kambing. Lahir ternak kai panggil. Binatang-binatang ternak kai untuk makan, untuk jual dan sebagainya. Maka kambing adalah suatu binatang yang orang kita ni pergi kata berkat. Bila nak ngekah kambing. Bila nak kerbau ada juga kambing. Kerana banyak kena dia banyak gia tu lembu. Lepas tu kambing ni tak ada orang wani nak curi. Dia pun takut. Kerana pegangnya saat ni lah. Pegangnya kata berkat kambing ni. Lalu dia tu tak wani walaupun dia tahu dah kata boleh nak ikat kambing. Kadang-kadang di tepi batas sekawai. Dia lepas gitu. Tak tahu pia jadi tuai. Kadang-kadang tepuh di kereta mapuh ni. Yang ke hadis yang kedua, iaitu ayu kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, usaha dan kerja manakah yang paling baik sekali? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekerja seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Dia pakai baik mabrur juga, supaya haji mabrur tu. Mana jualan yang diterima oleh Allah, dan jualan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana satu galakkan supaya kita ni berjual. Nak jual gapo kita fikirlah mana tempat mana gapo orang tak jual lagi, atau jual dah tak ramai, atau orang suka nak beli barang kita jual ni. Tu. Sebab tu Tuhan ayat wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Jelas katanya Tuhan tu menghalalkan jual beli dan menghalalkan muamalat dengan riba. Yang keduanya kita berdoa. Kalau ni masuk berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi dia berdoa, dan seolah-olah Nabi nak ajar kita lah supaya kita berdoa, iaitu doa 3 perkara. Semaya subuh. Semaya subuh, semaya pagi, waktu barakah, waktu yang sangat berkat. Iaitu Nabi kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Barangkali bapa kita ni telah berdoa dengan doa ni, iaitu
di antara 3 perkara ni doa memohon rezeki yang bagus. Iaitu rizqan thayyiban. Dia tengah lah. Mula-mula ilmu dulu. Lepas tu rezeki. Lepas tu mari baru amalan. 3 perkara ni. Baru ni kita ajar dah ilmu orang ilmu, lepas tu rezeki. Dalam dunia untuk 4 orang tu. Pak ni dari doa Nabi pun dia sebut rezeki juga dan ilmu juga. Makna dianya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberi salam daripada solat subuh, baginda berdoa yang maksudnya ya Allah, Allahumma, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat, ilmu faedah pada kita, ilmu tauhid, nak mentauhidkan Allah, ilmu fiqh untuk melaksanakan hukum ke Allah Subhanahu wa taala, warizkan thayyiban, rezeki yang bagus. Dia bagus, dia sebut bagus saja maknanya masuk halal lah. Baliknya lagu itulah. Kerana kalau tak halal ya tak bagus. Tapi kalau sebut dua tu halalan thayyibah, ada halal tapi tak bagus. Seperti kita kata kita jual apa? Jual buah kayu, halal ke tak? Halal tapi ada burung. Kecut. Itu mana tak bagus. Bagi halal tapi tak bagus. Jual ikan pula. Ikan tak segar. Ikan burung. Atau ikan kita jemur misalnya. Jemur ikan tapi ulat dia mari hurung penuh. Bila makan lalat bawa penyakit. Bila kita makan jadi penyakit kita. Itu makna tak bagus. Halal tapi tak bagus. Lepas tu barulah mari amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Jangan amalan saja. Amalan mutaqabbala, amalan macam mana? Soleh. Amal soleh macam mana? Amalan yang betul dengan selarah dengan ajaran Allah dan selarah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ikhlas. Dua ni syarat dia. Islam kita Islam dah. Kalau kafir ya tak boleh. Kerana dia lucuk syarat pertama lagi. Syarat pertama kena Islam. Kita Islam dah, tak nak kecek dah. Kita beriman dah. Mari dua perkara tinggal, iaitu jadi muwafaqah bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya al-ikhlas. Dia panggil kata ahsanu amala. Kalau tinggi masuk oleh ahsanu amala. Itulah doa. Doa lagi. Banyak doa nak mengatasi pada apa ni. Kita kena tupai Tuhan kata. Kalau kita pergi cari kerja saja, tak nak kata kita tak ada tupai Tuhan, tapi kita pegang juga dengan perintah Tuhan. Pak ni kita nak tupai Tuhan. Nak Tuhan tolong kita tu. Bila kita cari kerja hak Tuhan suruh, serta kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mustajab, diterima akan kerja kita, usaha kita, rezeki kita. Mana Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. 3 juga dalam doa ni. Ini dalam azkar nabawiyah kita pagi-pagi tu. Yang maksudnya ini hadis riwayat Nasa'i, sahih Nasa'i. Maksudnya ya Allah, sesungguhnya aku minta berlindung denganmu. Mula-mula sekali minal kufri, daripada kekufuran. Kerana kena mitanya kita orang Islam dah ni. Kita boleh jamin ke satu hari kita ni boleh jadi mertak ke. Ramai jadi mertak. Dia tengok klik marai tengok ni. Banyak orang Islam pakai kain kelubung. Duk ke apa? Dia semati agama Buza. Orang Tino. Amal dia. Sebab dia ada sejak gini. Dia ada wak dia. Pakai kain kelubung hijab. Tu. Lepas tu dia tu khusyuk lah. Bahasa kita main khusyuk semati. Tu. Duk apa ni? Dia berdoa pasal agama lain dah. Tu dulu Islam tu. Dia tu dia nak pakai apa-apa hijabnya. Tu. Tajuk dianya
ada di kalangan orang Islam tukar agama kepada agama Put, agama Buddha. Jadi dia supaya puasa lapar gapo semaya gapo susahnya gitu gini macam-macam lah. Nauzubillah min zalik. Habis itu kena minta berlindung juga. Kadang-kadang keadaan memaksakan. Nabi ya doa daripada kufur ni kerana bila apa berlaku kekufuran. Macam di negeri-negeri ke apa, seluruh Afrika tu kan. Jadi orang pendakwah orang Kristian dia cari tempat-tempat tu. Tempat orang berhajat, tempat orang papa, tempat orang miskin, dia pergi surai situ. Bukan luar negeri, tempat kita tu. Kita biasa pergi Chiang Rai, bukan? Atas bukit tu, kita naik atas bukit nak pergi dakwah pada dia. Cau kau. Bagi tengok, kejut tengok ada dah gereja atas tu. Pada setengah mari kereta dia bawa makan ni, bawa tepung, bagi duit. Dia main macam tu. Pak kita ni bila lapar, bila apa-apa, bila berhajat, ikut orang wik. Ikut orang wik. Orang tu mungkin masuk Kristian, masuk Kristian. Islam ada wik apa? Islam meriwayat la ilaha illallah saja ya, syahadah saja. Tak ada bagi tepung, tak ada bagi beras, tak ada bagi makan ni, tak ada bagi duit. Mudah tukar. Sebab dia tak ada email. Ada email pun lemah. Baru syahadah baru tukar perak lagi. Nauzubillah min zalik. Itu nak ayat keadaan apa ni dia boleh membawa manusia tukar agama lagi. Lepas tu bila kita kecek cara penyelesaian Islam terhadap kepapaan ni, salah satu daripadanya kita kena hubung rahim. Silaturahim. Kok mana pula hubung silaturahim? Buat baik dengan adik-beradik, keluarga, kaum kerabat, boleh rezeki. Kerana Nabi Royak kata, siapa dia maksud dia, siapa dia nak panjang umur, murah rezeki, hendaklah ya hubung silaturahim. Nabi Royak kita kena percaya dalam hadis sahih dia. Sebab kita tak tahu rezeki kita duk mana, dengan sebab apa kata rezeki kita nak masuk dalam rezeki kita tu. Maka mari kita hubung rahim, supaya Tuhan menambahkan rezeki kita. Di antaranya hak besar sekali iaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ada iman kena takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nambah rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, maka Allah akan jadi kepadanya jalan keluar. Jalan keluar di segi ekonomi, di segi pendapatan hidup manusia, nafkah hidup ni. Itu takwa. Sebab tu dalam ayat surah tu apa lagi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Surah Al-A'raf tak silap. Dan jikalaulah penduduk qura negeri, kampung, amanu beriman. Beriman dah, we tambah iman. We kuat iman. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim. Nescaya kami buka, hak sepek yang dibuka, yabsud. Fatahna, kami bukakan kepada mereka barakatin, keberkatan. Berkat ni mana menambah? Subuh panggil. Tambah dan subuh. Daripada mana? Minas sama'i wal ardh. Daripada langit dan bumi. Itu sumber rezeki Allah tu yang mari pada langit, pada bumi. Langit asal dia. Asal tu hujan mari subuh. Tanam gapo pokok-pokok kayu pun akan jadi subuh.
Menata-mata boleh minum air ke apa. Itu di antaranya lagi iaitu gapo dia orang kaya yang ada harta yang boleh keluar zakat. Hendaklah dia mementingkan sepuasaan inilah dan mengutamakan orang-orang yang tidak ada dalam masyarakat. Untuk beri zakat pada dia dengan cara yang boleh buat. Teknik boleh buat. Misalnya bukan kita beri duit saja dah. Kalau duit 1000 duit ini zakat ni. Kita fikir mari ada berapa orang duit kita banyak mana atau pakat dengan kawan-kawan saudara-saudara kita. Buat zakat kita beli satu alat dia. Tu. Misalnya beli satu mutu krek ni. Tu. Mutu krek. Beli mutu petengah hai kau beri ke dia. Lepas tu royak dia kata ambil mutu ni hijau. Tu. Beli telefon sutik untuk orang nak pesan gapo makanan gapo minuman gapo. Bersungguh jalan. Tu. Cara ni boleh. Tu. Mari dulu jumpa dengan seorang anak murid. Habis ngaji BA dah. Tapi nak buat mana nak boleh kerja. Tanya dia, buat kerja apa lah ni? Buat kerja krep. Mutu jual, tengok. Fikir nak cari pendapatan. Dia tak tahu kata dia boleh ada keluarga dia susah. Atau dia nak cari kerja untuk dia. Kerana masa depan dia. Dia nak keluarga, nak beristeri, dan nak himpun duit, dan nak buat makan minum, tak sesuai beban atas keluarga dia. Boleh ada. Itu satu cara. Bukan kau dah duit, tahun ni duit habis, makan habis. Tak dapat duit habis. Kita dia nak ambil setengah sebahagian untuk makan minum, sebahagian ni untuk kerja. Kalau orang perempuan beli hanya jahit. Untuk makan upah. Orang nak jahit kepiah, jahit kano, jahit baju, jahit seluar. Tu. Cara tu boleh selesai. Daripada kepapaan dan kemiskinan. Tu. Banyak lagi dalam Islam yang kita boleh cari, boleh ambil untuk kita nak mengobati, menyelesai dan mengatasi akan kepapaan dan kemiskinan. Kalaulah Tuhan tak boleh lagi, kita beriman dengan yakin, dengan reda. Ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku. Aku telah usaha dah banyak-banyak jalan. Supaya dia lagu tu cara Islam dua, beriman dengan Allah. Takdir Allah, qada dan qadar. Yang keduanya usaha cari jalan sebab musabab. Sebab kita baru ni kena qawi. Kita yakin kata ni daripada Allah Subhanahu Taala. Lepas tu kita jaga. Boh meh ke apa, duduk jauh-jauh senggai-senggai semaya, tak ada semaya Jumaat, takut wipung semaya rumah sebagainya. Itu cara. Sebab musabab boleh menghilangkan penyakit menjangkit. Demikian juga dari segi kemiskinan. Supaya kita dapat selesaikan insya-Allah taala. Qadar ni saja pada hari ini, mudah-mudahan Allah taala buka jalan untuk kita mengatasi wilayah yang mengalami kepapaan dan kemiskinan yang lebih banyak pada yang lain lagi. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam amrullah innallaha basirun ibad. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.